sejahtera murid-murid. Harap semua murid-murid berada dalam keadaan sihat. Okey, kita akan sambung dengan topik sistem pencernaan manusia. Okey, apa itu pencernaan makanan? Okey, pencernaan makanan. Okey, ada kesalahan ejaan di situ, pencernaan. Okey, harap kamu faham. Okey, pencernaan makanan ialah proses penguraian makanan. Okey, makanan yang kompleks dan besar diuraikan kepada molekul-molekul yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut. Okey, maksudnya segala makanan yang kita makan, okey, makanan yang kompleks, yang besar, dia akan diuraikan. Okey, waktu kita kunyah-kunyah tu, okey, makanan tu akan diuraikan. Okey, kenapa? Okey, tujuan dia supaya mudah diserap ke dalam sel-sel badan. Cuba kamu bayang kalau makanan yang kamu makan tak diuraikan. Okey, macam mana nak nak meresap ke dalam badan? Macam mana nak diserap, bukan meresap. Okey, macam mana nak diserap? Okey, nutrien-nutrien tu diserap oleh sel-sel badan. Okey, pencernaan makanan, okey, kita bahagikan kepada dua. Okey, terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama adalah pencernaan fizikal. Okey, pencernaan fizikal maksudnya adalah pemecahan makanan, okey, kepada cebisan-cebisan kecil. Okey, berlaku dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur dan melibatkan peristalsis. Okey. Yang kedua adalah pencernaan kimia. Okey, pencernaan kimia adalah penguraian makanan kepada molekul-molekul kompleks. Okey, kepada molekul yang ringkas. Okey, penguraian makanan daripada molekul-molekul yang kompleks kepada molekul-molekul yang lebih ringkas. Dan pencernaan kimia, okey, dia memerlukan bantuan enzim. Okey, enzim dalam bahasa Melayu dia. Okey, enzim adalah bahan kimia yang bantu menguraikan makanan, okey, kepada molekul yang lebih ringkas. Okey, setiap orang ada enzim dalam badan dia untuk membantu proses pencernaan. Okey, kita tengok gambar ni. Okey, gambar ni adalah pencernaan makanan dari segi fizikal. Okey, fizikal di mana dia melibatkan bahagian mulut. Okey, bahagian mulut. Okey, yang first kali pencernaan fizikal berlaku di bahagian mulut. Okey, yang terlibat adalah gigi. Okey, untuk memecahkan molekul makanan. Okey, lidah dan juga air liur. Air liur akan merembeskan enzim. Okey. Okey, kita lihat kepada sistem pencernaan manusia. Okey, sistem pencernaan manusia, organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia adalah mulut, esophagus, okey, duodenum, perut, usus besar, usus kecil dan juga rektum. Okey, itu adalah organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia. Okey, kita lihat pencernaan yang berlaku di bahagian mulut. Okey, pencernaan yang berlaku di bahagian mulut, mula-mula makanan akan dikunyah oleh gigi. Okey, kemudian cebisan makanan dilembutkan oleh air liur. Ini makanan yang kamu makan, yang kita makan, okey, mula-mula sekali akan dikunyah oleh gigi dan kemudian cebisan makanan tu akan dilembutkan oleh air liur. Okey, itulah fungsi air liur. Okey, amilis liur di dalam air liur menguraikan kanji kepada glukosa. Okey, kanji daripada makanan yang kita makan. Okey,
dia akan uraikan kepada maltosa. Apa nama enzim dia? Amylase DU. Kanji kepada maltosa. Seterusnya makanan akan masuk ke dalam esophagus. Makanan akan masuk ke dalam esophagus dan kita panggil dia sebagai bolus. Proses peristalsis pada dinding esophagus menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Ini adalah proses peristalsis. Dia berlaku pada esophagus. Dekat sini. Jadi dia akan tolak makanan masuk ke dalam perut. Apa yang berlaku di bahagian perut? Dinding perut akan merembeskan enzim protease dan asid hidroklorik. Asid hidroklorik akan aktifkan protease dan membunuh bakteria yang masuk ke dalam makanan. Asid hidroklorik ni dia akan aktifkan protease yang akan bunuh bakteria dan kuman yang terdapat dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Jadi kamu kena ingat di bahagian perut asid hidroklorik dan enzim protease akan dirembeskan. Maksudnya dihasilkan di bahagian perut. Asid hidroklorik akan aktifkan enzim protease ni. Lepas tu dan akan membunuh bakteria dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Enzim protease pula. Enzim protease akan cernakan protein kepada polipeptida. Protein dia akan jadi polipeptida. Siapa yang cernakan dia? Dengan bantuan enzim protease. So waktu ni makanan menjadi separuh cecair dan dipanggil chyme dalam bahasa Inggeris. Atau bahasa Melayu dia kim lah. Menjadi separuh cecair. Daripada makanan pekerja yang kita makan, bila dia dah sampai ke perut, dia dah jadi separuh cecair. Maksudnya dia dah bercampur dengan air. Seterusnya, makanan akan pergi ke duodenum. Duodenum adalah bahagian pertama usus kecil. Bahagian pertama usus kita kenali sebagai duodenum. Ini adalah bahagian pertama usus. Ini adalah perut. Makanan akan masuk dari perut ke usus. Di bahagian duodenum terdapat hati, di mana hati akan merembeskan jus empedu yang disimpan oleh pundi empedu. Jus empedu akan dirembeskan oleh pundi empedu. Fungsi jus empedu adalah untuk mengemulsikan lemak menjadi titisan kecil. Maksudnya dia akan pecahkan lemak kepada titisan-titisan yang kecil, dan kemudian dia juga akan meneutralkan asid di dalam kim. Pankreas pula akan menghasilkan jus pankreas yang mengandungi 3 enzim, iaitu amylase, protease dan lipase. So ini adalah pankreas. Di mana pankreas akan merembeskan 3 enzim, iaitu amylase, protease dan lipase. Di bahagian duodenum, kanji akan ditukarkan kepada maltosa dengan bantuan enzim amylase. Polipeptida iaitu protein akan ditukarkan
kepada dipeptida dengan bantuan enzim protease dan lemak akan ditukarkan kepada asid lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Usus kecil pula akan merembeskan dua enzim iaitu maltase dan juga protease. Okey, ini adalah bahagian usus kecil di mana usus kecil akan merembeskan dua jenis enzim iaitu maltase dan juga protease. Enzim maltase akan menukarkan maltosa kepada glukosa. Manakala enzim protease pula akan menukarkan dipeptida menjadi asid amino. Seterusnya, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Okey, makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar dan proses penyerapan semula air akan berlaku di dalam usus besar. So, ini adalah makanan yang masuk ke dalam usus besar. Okey, dan di sini proses penyerapan air akan berlaku di dalam usus besar. Okey, daripada usus kecil, makanan akan pergi ke usus besar. Ini usus kecil, makanan akan pergi ke usus besar. Okey, di sini proses penyerapan air semula berlaku. Okey, akhirnya makanan yang tidak tercerna akan memasuki rektum. Okey, makanan yang tidak tercerna ni kita panggil dia sebagai tinja. Okey, akan masuk ke dalam rektum dan tersimpan sementara di dalam rektum. Okey, ini adalah makanan yang tidak tercerna. Dan akhirnya tinja akan disingkirkan dari badan melalui dubur. Okey, ini adalah tinja dan akan disingkirkan keluar melalui badan melalui dubur. Okey, jadi kita dah tahu bagaimana proses pencernaan makanan berlaku. Okey, bermula daripada mulut akan pergi ke esophagus, okey, duodenum, kemudian ke usus kecil, usus besar dan seterusnya tinja akan disingkirkan melalui dubur. Sekian, selamat belajar.